Bab 6, Peperangan Khandaq, tahun 5 Hijrah 626 Masihi. Tentera Islam mengejar musuh. Selepas itu Muhammad pulang ke Madinah bersama-sama tentera Islam. Apabila masuk sahaja ke Madinah, Muhammad mendengar tangisan dari semua rumah. Muhammad berkata, semua syuhada Uhud ada yang menangisinya kecuali Hamzah, kerana dia tidak mempunyai saudara terdekat di Madinah. Kata-kata Muhammad itu sampai kepada wanita-wanita Ansar. Mereka datang beramai-ramai ke rumah Hamzah, menangisi kematian Hamzah. Pada masa itu, Allah belum melarang lagi ratapan. Tentera bukan Islam yang sudah sampai di Abwa berhenti rehat di situ. Pada masa itu, baru mereka terfikir, mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka tidak berjaya membunuh Muhammad. Mereka tidak berjaya membunuh Abu Bakar. Mereka tidak berjaya membunuh Umar. Mereka tidak mendapat apa-apa harta rampasan perang. Tidak ada tawanan perang. Bahkan mereka tidak berjaya masuk ke Madinah. Pada masa itu, mereka berazam berpatah balik menawan Madinah. Sementara itu di Madinah, Muhammad memerintahkan tentera Islam bersiap semula bagi mengejar tentera bukan Islam. Tetapi, Muhammad hanya membenarkan tentera yang ikut perang Uhud sahaja. Muhammad tidak membenarkan orang yang balik ke Madinah sebelum peperangan bermula untuk ikut serta. Abdullah bin Ubay mahu mengikut, tetapi tidak dibenarkan. Tentera Islam berkumpul kembali dan bergerak mengejar tentera orang bukan Islam. Berita Muhammad dan tentera Islam sedang mara menuju ke tempat mereka sampai kepada tentera bukan Islam. Mereka mula takut. Baru 3 hari mereka mengalahkan tentera Islam di Uhud. Sekarang tentera Islam bergerak mengejar mereka. Abu Sufyan menghantar wakilnya bagi menakut-nakutkan tentera Islam. Apabila wakil orang bukan Islam Quraisy itu sampai, Muhammad bertanya berita tentera musuh. Wakil Abu Sufyan berkata, mereka sedang berkumpul. Tentera tambahan dari Mekah juga sudah sampai bagi menyerang tentera Islam. Allah menceritakan perkara ini di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 173 yang bermaksud, mereka juga adalah yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita kepada mereka. Kaum orang bukan Islam musyrik sudah mengumpulkan tentera bagi memerangi kamu. Oleh itu, hendaklah kamu gerun kepadanya. Berita itu makin menambahkan iman mereka lalu berkata, cukuplah bagi menolong kami. Cukuplah bagi menolong kami dan dia sebaik-baik pengurus yang terserah kepada segala urusan kami. Kami dan Allah lah sebaik-baik pembela. Muhammad memerintahkan tentera Islam terus mara ke tempat bernama Hamra al-Asad dan berkemah di sana menunggu tentera bukan Islam seperti yang sudah diberitahu oleh wakil mereka, iaitu mereka sedang bergerak ke situ. Apabila tentera bukan Islam mendengar Muhammad sudah sampai ke Hamra al-Asad, mereka tidak berani berpatah balik menuju ke Madinah. Bahkan mereka cepat-cepat berundur ke Madinah. Pada masa itu, kekalahan tentera Islam bertukar menjadi kemenangan. Muhammad berada di Hamra al-Asad selama 3 hari. Sehingga berita itu sampai kepada semua suku Arab. Berita berkaitan dengan tentera Islam datang mengejar tentera bukan Islam dan mereka lari berundur ke Mekah. Apabila berita ini sudah tersebar kepada masyarakat Arab, barulah Muhammad dan tentera Islam pulang ke Madinah. Peperangan Uhud adalah ujian kepada umat Islam. Allah mahu melihat siapa yang benar-benar taat dan patuh kepada pemimpinnya, iaitu Muhammad. Begitu juga Allah lakukan sedemikian rupa sehingga Allah memberi peluang kepada para sahabat yang ikhlas berjuang bersama Muhammad mendapat kemuliaan syahid. Terlalu banyak pengajaran dan tarbiyah daripada perang Uhud yang Allah ceritakan dengan panjang lebar di dalam surah Al-Quran ayat 149 hingga 168 daripada surah Ali Imran. Pasukan tentera Abu Salamah mengalahkan keturunan Asad. Sebulan selepas peperangan Uhud, keturunan Asad pula bersiap-siap bagi menyerang Madinah. Mereka menyangka tentera Islam masih lemah selepas menghadapi peperangan Uhud.
Mereka merasakan inilah peluang bagi mereka menguasai Madinah yang subur dengan hasil pertanian itu. Mereka mula bergerak di bawah pimpinan Sulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Apabila berita ini sampai kepada Muhammad, beliau terus menyusun pasukan tentera seramai 150 orang tentera berkuda di bawah pimpinan Abu Salamah dan memerintahkan mereka bergerak segera menyerang keturunan Asad. Apabila pasukan tentera Abu Salamah ini sampai ke tempat keturunan Asad, mereka sudah bersedia bertempur. Abu Salamah dan pasukannya, tenteranya, terus menyerang mereka. Mereka lari lintang pukang meninggalkan suku mereka. Dengan itu, Abu Salamah dan Sariyahnya berjaya membawa balik binatang ternakan kambing dan unta-unta mereka ke Madinah. Dengan peristiwa itu, mereka membatalkan niat mereka berhadapan dengan tentera Islam. Abdullah bin Unais menggagalkan rancangan keturunan Huzail al-Zuhaili. Keturunan Huzail yang tinggal tidak jauh dari Mekah juga sedang bersiap sedia menyerang Madinah. Mereka diketahui oleh Khalid bin Sufyan al-Huzaili. Dia membuat persiapan yang besar. Apabila berita itu sampai kepada Muhammad, beliau mahu menyelesaikan segera masalah ini sebelum mereka sempat bergerak ke Madinah. Muhammad memilih seorang sahabat, pahlawan yang cerdik bernama Abdullah bin Unais. Beliau memerintahkan dia segera bergerak ke tempat keturunan Huzail dan membunuh ketua mereka, Khalid bin Sufyan al-Huzaili. Abdullah berkata, "Wahai pesuruh Allah, aku tidak kenal Khalid." Kata Muhammad, "Kalau kamu melihatnya, hati kamu akan dipenuhi dengan rasa takut." Pelik juga hal ini bagi Abdullah bin Unais kerana seumur hidupnya tidak pernah rasa takut kepada sesiapa. Tetapi itulah tanda yang Muhammad berikan kepadanya bagi mengenali Khalid. Kali ini, Abdullah bin Unais bergerak seorang diri, berjalan kaki dan tidak membawa senjata, melainkan kerambit sahaja. Dia berjalan kaki dari Madinah ke tempat keturunan Huzail. Abdullah tiba ke tempat suku keturunan Huzail. Dari atas bukit, dia dapat melihat seorang lelaki yang dikelilingi oleh wanita-wanitanya. Abdullah rasa takut. Tahulah dia, orang yang dia nampak itu adalah Khalid, ketua keturunan Huzail, seperti yang Muhammad sebut. Dengan kebijaksanaannya, dia berjaya berbual dengan Khalid sehingga akhirnya tinggal mereka berdua sahaja. Orang tidak curiga kepadanya kerana dia tidak membawa senjata. Apabila mereka tinggal berdua, cepat-cepat Abdullah mengeluarkan kerambitnya dan ditikam Khalid bin Sufyan sehingga dipasti Khalid mati dan dia cepat-cepat melarikan diri dari situ. Dengan kematian Khalid, keturunan Huzail tidak berani menyerang Madinah. Allah mencampakkan rasa takut ke dalam hati mereka. Selang beberapa hari, Abdullah sudah sampai ke Madinah. Apabila Muhammad nampak sahaja dia pulang, terus beliau mengucapkan tahniah kepadanya. Muhammad berkata, "Tahniah, engkau sudah berjaya, wahai Abdullah." Abdullah berkata, "Bahkan engkau yang berjaya, wahai pesuruh Allah." Artinya, dengan keberkatan dan mukjizat Muhammad, dia berjaya membunuh Khalid. Dengan itu, Abdullah seorang diri berjaya menyelamatkan umat Islam daripada segerangan keturunan Huzail. Amr bin al-As masuk Islam. Dalam tempoh ini juga, Amr pergi ke negeri Habsyah bagi berniaga sambil membawa hadiah kepada Najasyi. Pada masa yang sama, Muhammad menghantar Amr bin Umayyah al-Damri ke Habsyah meminang Ummu Habibah, anak perempuan Abu Sufyan. Ummu Habibah beriman kepadanya dan berhijrah dengan suaminya ke Habsyah. Tetapi suaminya meninggal di Habsyah. Muhammad ingin memuliakan dan membela puteri Abu Sufyan ini dengan mengambilnya sebagai isteri. Apabila Amr bin al-As nampak Amr bin Umayyah ad-Damri di Habsyah dan meminta Najasyi menghadiahkan kepadanya Amr bin Umayyah, wakil Muhammad, bagi dibawa pulang ke Mekah. Najasyi marah dengan permintaan itu. Katanya, "Apakah kamu mahu aku menyerahkan wakil Muhammad yang mendapat wahyu daripada Allah seperti mana Nabi Musa mendapat wahyu?"
Amr bin Al-As mula tertarik dengan kisah wahyu dan meminta Najasyi mengajarnya bagi berkenaan wahyu itu. Dari situ, Najasyi menjelaskan Islam kepadanya sehingga Allah mencampakkan iman ke dalam hati Amr dan akhirnya dia masuk Islam di tangan Najasyi. Dari Habsyah, Amr bin Al-As terus menuju ke Madinah, berhijrah ke Madinah dan berbay'ah dengan Muhammad. Peristiwa ini berlaku sebelum Futuh Makkah, iaitu pembukaan Makkah, di mana orang Islam berjaya menduduki semula Makkah secara aman. Apabila Ummu Habibah dipinang oleh wakil Muhammad, dia mewakilkan urusannya kepada seorang kerabatnya yang Islam di Habsyah, Najasyi, yang menjadi qadi dalam perkawinan ini. Najasyi yang melakukan akad nikah dan menyampaikan khutbah nikah. Kemudian, Najasyi membuat kenduri sempena perkawinan itu. Sebelum peperangan Khandaq juga, Muhammad mengahwini Zainab bin Jahsy yang menjadi janda selepas diceraikan oleh Zaid bin Harithah, anak angkat beliau yang pernah suatu masa dinamakan Zaid bin Muhammad. Allah memerintahkan Muhammad mengahwini bekas istri anak angkatnya bagi membatalkan adat masyarakat Arab pada masa itu yang mengharamkan perkahwinan dengan bekas istri anak angkat. Hal ini menjelaskan anak angkat tidak boleh dibinkan kepada ayah angkatnya. Dia tetap tidak menjadi mahram, iaitu orang-orang yang dilarang dikahwini dalam agama Islam kepada keluarga angkatnya. Peristiwa syuhada Perigi Ma'unah. Peperangan Uhud dan semua peristiwa ini berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Kemudian dalam bulan Safar tahun keempat Hijrah, berlaku peristiwa syuhada Perigi Ma'unah, iaitu peristiwa pembunuhan beberapa orang Islam di Perigi yang disebut Ma'unah. Ceritanya bermula apabila seorang ketua suku besar, yang besar iaitu suku Amir, datang bertemu Muhammad bagi mengetahui perkara berkenaan Islam. Selepas mendampingi Muhammad, Amir bin Malik tertarik dengan Islam. Hatinya semakin dekat dengan Islam. Dengan itu, dia menawarkan kepada Muhammad supaya beliau menghantar wakil mengajar sukunya berhukum Islam. Amir bin Malik, ketua suku itu, berkata, "Kalau suku aku masuk Islam, aku akan masuk Islam bersama mereka." Muhammad berkata, "Antara Madinah dan suku kamu, ada suku-suku lain yang memusuhi Islam. Aku takut mereka membunuh wakil-wakil ini." Amir berkata, "Aku jamin mereka, wahai Muhammad." Dengan jaminan ini, Muhammad menghantar 70 orang ulama dan pendakwah di kalangan sahabat menghafal Al-Quran. Begitu juga pendapat Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir. Amir pulang ke sukunya dan selepas itu baru rombongan wakil Muhammad seramai 70 orang yang dipimpin oleh Munzir bin Amir mengikutinya. Dalam perjalanan itu, mereka juga mengambil peluang berdakwah kepada suku-suku yang mereka lalui. Akhirnya mereka sampai di satu suku Amir bin Tufail. Di tempat suku Amir bin Tufail, Amir bin Tufail adalah orang yang kuat memusuhi Islam. Munzir menghantar wakilnya menyampaikan surat kepada Amir bin Tufail mengajaknya kepada Islam. Sebelum dia membaca surat itu, dikoyakkan surat dan mengarahkan orang-orangnya supaya membunuh wakil ini. Lalu wakil ini ditombak dari belakang. Tetapi apa yang mengejutkan mereka, apabila wakil ini ditombak dari belakang, dia menjerit, "Aku sudah berjaya! Aku sudah berjaya! Demi Tuhan Ka'bah." Sahabat Muhammad ini berasa berjaya kerana dia sudah syahid. Peristiwa ini menjadi pengajaran kepada masyarakat suku Amir bin Tufail yang tidak mempercayai hari pembalasan. Selepas Amir bin Tufail membunuh wakil Muhammad, yang mana dalam masyarakat mereka pada masa itu membunuh wakil ini adalah kesalahan, dia berusaha pula membunuh semua anggota rombongan ini. Dia berpakat dengan suku-suku yang berjiran dengannya sehingga mereka berjaya mengumpul orang yang menyerang rombongan Munzir. Munzir dan sahabat-sahabatnya tidak menyangka langsung perkara ini kerana mereka sudah mendapat jaminan keselamatan daripada ketua suku Amir. Dalam serangan hendam itu, semua sahabat Muhammad mati syahid kecuali 2 orang yang ditugaskan membawa kenderaan mereka ke padang pasir. Salah seorang daripadanya adalah Amr bin Umayyah al-Damri. Dia baru sahaja pulang dari Habsyah, tetapi Muhammad terus menghantarnya ke tempat suku keturunan Amir pula. Apabila sampai ke tempat kawan-kawan mereka,
mereka mendapati semuanya syahid. Mereka juga turut menentang orang-orang Amir bin Tufail. Akhirnya Amir bin Umayyah ditawan dan sahabatnya mati syahid. Amru ini dibawa kepada Amir bin Tufail dan diketuai dia daripada keturunan Damrah. Abu Amir bin Tufail pernah bernazar membebaskan seorang hamba daripada keturunan Damrah. Amir bin Tufail berkata, ini peluang untuk ibunya menunaikan nazar ini. Dengan itu, Amir bin Tufail membotakkan kepala Amir bin Umayyah sebagai tanda kehambaan. Kemudian, dia dibebaskan. Amir bin Umayyah bergerak ke Madinah memberitahu Muhammad apa yang berlaku. Apabila Amir bin Malik, ketua suku ini mendengar apa yang dilakukan oleh anak saudaranya sendiri ke atas sahabat-sahabat Muhammad yang sudah diberi jaminan keselamatan olehnya, dia terlalu marah. Dia terus pergi kepada Amir bin Tufail dan ditombaknya Amir bin Tufail. Tetapi Amir bin Tufail tidak mati, hanya cedera. Oleh kerana terlalu sedih dan malu atas peristiwa ini, Amir bin Malik meninggal dunia. Bagi Muhammad dan umat Islam pula, ini adalah kerugian besar dan suatu kesedihan. Seramai 69 orang sahabat yang semuanya ulama dan hafiz Al-Quran terbunuh sekaligus tanpa sebarang peperangan, bahkan berlaku secara khianat. Umat Islam baru sahaja kehilangan 70 orang pahlawannya di medan Uhud. Disebabkan oleh peristiwa itu, Muhammad membaca doa kunut selama sebulan dan sembahyang 5 waktu. Muhammad berdoa ke atas suku yang mengkhianati 70 orang sahabat beliau. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Amru bin Umayyah bertemu dengan 2 orang lelaki daripada keturunan Amir yang mengkhianatinya dan sahabat-sahabatnya. Amru bin Umayyah membunuh mereka, sedangkan kedua-dua mereka sudah mendapat jaminan keselamatan daripada Muhammad. Amru tidak tahu hal ini. Apabila peristiwa ini dilaporkan kepada Muhammad, beliau memaafkan Amru kerana dia tidak tahu. Bahkan, beliau menghantar wakil meminta maaf kepada keturunan Amir yang mengkhianati para sahabat beliau. Beliau juga akan membayar diat dan ganti rugi untuk 2 orang yang membunuh itu. Muhammad tidak membalas perbuatan khianat dengan khianat. Tetapi, Muhammad berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Peristiwa Ma'araj'i. Selepas itu, berlaku satu lagi peristiwa yang menyedihkan umat Islam. Itulah dia peristiwa Ma'araj'i. Ada 2 suku kecil, iaitu Udal dan Qarrah yang memusuhi Islam dan bercita-cita menyerang Madinah. Oleh kerana mereka bukan suku yang besar, mereka meminta bantuan daripada suku Huzail. Huzail tidak berani lagi selepas kematian ketua mereka Khalid bin Sufyan. Tetapi mereka memberi jaminan kepada Udal dan Qarrah, kalau orang Islam menyerang mereka, keturunan Huzail akan membantu. Suku ini menghantar wakil ke Madinah dengan berpura-pura Islam. Akhirnya, mereka berjaya memohon daripada Muhammad supaya menghantar wakil mengajar Islam kepada suku mereka. Muhammad meminta jaminan keselamatan daripada mereka. Dengan itu, beliau menghantar 6 orang wakil yang diketuai oleh Asim bin Thabit yang membunuh 2 orang pemegang bendera orang bukan Islam dalam peperangan. Apabila mereka sampai di tempat suku Udal dan Qarrah, tiba-tiba 200 orang tentera berkuda mengepung mereka. Akhirnya, 3 orang daripada mereka ditawan dan 3 orang syahid. Tidak ada orang yang dapat melawan Asim di kalangan 200 orang itu. Sesiapa yang hampir dengannya pasti terkena. Mereka memanah Asim dari jauh. Selepas Asim syahid, mereka mahu memenggal kepalanya bagi mendapat tebusan emas daripada Sulafa. Mereka mahu mendapat tawaran Sulafa. Semasa hidupnya, Asim bersumpah tidak akan menyentuh kulit orang bukan Islam dan tidak membenarkan orang bukan Islam menyentuh kulitnya. Apabila Asim syahid, Allah menunaikan sumpahnya ini. Lebah-lebah datang mengerumuni mayatnya sehingga orang-orang Udal dan Qarrah tidak dapat mengambil mayatnya. Mereka menunggu hari malam bagi mengambil mayat Asim kerana lebah akan beredar pada waktu malam.
Pada malam itu, hujan turun dengan lebat sehingga air hujan menghanyutkan mayat Asim. Mayat Asim hilang dari permukaan bumi. Dengan itu, Asim dikira Dafinullah, Dafinul Malaika, yang bermaksud orang yang dikebumikan oleh Allah dan oleh para malaikat. 3 orang sahabat yang ditawan dibawa ke Mekah bagi ditukar dengan orang-orang Utal dan Qarrah yang ditawan oleh orang bukan Islam Quraisy. Dalam perjalanan, Abdullah bin Tariq berjaya melepaskan diri daripada ikatan dan mengambil pedang menentang orang bukan Islam. Tetapi mereka berjaya membunuhnya. Dengan itu, tinggal 2 orang, yaitu Zaid bin Dasinah dan Khubayb bin Adi. Mereka diserahkan kepada orang bukan Islam Quraisy bagi dibunuh. Abu Sufyan keluar membunuh Zaid. Sebelum Zaid dibunuh, Abu Sufyan berkata kepadanya, "Wahai Zaid, adakah kamu mahu kalau Muhammad yang menggantikan tempat kamu sekarang dan kamu dilepaskan?" Zaid berkata, "Demi Allah, aku tidak mahu, walaupun Muhammad tercucuk duri di tempatnya sekarang sewaktu aku dibunuh di sini." Abu Sufyan, ketua orang bukan Islam Quraisy dan ketua Mekah ini, membuat pengakuan ke atas kecintaan para sahabat kepada Muhammad. Abu Sufyan berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang manusia mencintai manusia lain seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad." Keturunan Nadir mengkhianat. Muhammad terus mengumpul ganti rugi untuk 2 orang lelaki daripada keturunan Amir yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah kerana tidak tahu mereka sudah mendapat keamanan daripadanya. Dalam hal membayar ganti rugi ini, Muhammad mahu menjadikan masalah ini sebagai masalah bersama penduduk Madinah. Muhammad mahu melibatkan orang Yahudi dalam menanggung ganti rugi ini kerana orang-orang Yahudi Madinah sudah masuk dalam perjanjian kerjasama dengan Muhammad dan orang Islam. Muhammad datang bertemu dengan keturunan Nadir, salah satu daripada 2 suku Yahudi yang masih tinggal di Madinah. Keturunan Qainuqa sudah berpindah ke Khaybar, meninggalkan Madinah selepas mereka mengkhianati perjanjian dengan Muhammad. Hanya tinggal keturunan Nadir dan keturunan Quraizah sahaja. Muhammad memulakan dengan keturunan Nadir. Beliau datang ditemani oleh Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat yang lain. Keturunan Nadir setuju membantu dalam masalah ganti rugi. Lebih-lebih lagi keturunan Amir adalah sekutu mereka. Mereka meminta Muhammad dan para sahabat menunggu mereka mengumpulkan bahagian mereka. Muhammad menunggu sampai duduk di tepi tembok keturunan Nadir. Semasa mereka berbincang, datang niat buruk mereka. Mereka berkata, "Demi Allah, kita tidak akan berjumpa peluang Muhammad dalam keadaan seperti hanya ditemani oleh beberapa orang sahabat tanpa pengawal, tanpa senjata. Ini peluang keemasan membunuh Muhammad." Sepatutnya mereka berbincang bagaimana mahu menyerahkan bahagian ganti rugi mereka. Tetapi perbincangan mereka bertukar menjadi perbincangan bagaimana mahu membunuh Muhammad. Ada salah seorang daripada kalangan mereka, yaitu Amr bin Jahshi An-Nadhari, menawarkan diri membaling batu besar dari atas kubu mereka ke atas Muhammad. Pada masa itu, malaikat Jibril datang memberitahu Muhammad perancangan jahat Yahudi keturunan Nadir mahu membunuh beliau. Muhammad dengan tenang bangun dari tempat beliau dan terus pulang ke Madinah. Sahabat-sahabat yang lain masih Muhammad tidak memberitahu mereka perkara yang berlaku. Mereka menyangka beliau mahu membuang air. Orang Yahudi keturunan Nadir juga menyangka Muhammad mahu membuang air. Masing-masing menunggu kepulangannya. Muhammad terus pulang ke Madinah dan mengiklankan perang ke atas keturunan Nadir, dan tentera Islam terus membuat persiapan. Para sahabat yang lain masih menunggu di tempat keturunan Nadir. Mereka takut sesuatu berlaku kepada Muhammad kerana beliau tidak balik-balik lagi. Mereka mencari Muhammad di situ, tetapi tidak ada. Apabila pulang ke Madinah, mereka mendapati semua orang sedang membuat persiapan perang. Apabila ditanya sebabnya, mereka mengatakan mahu memerangi keturunan Nadir. Mereka terkejut mendengar berita itu.
Mereka dan Muhammad baru sahaja berada di tempat keturunan Nadir. Muhammad memberitahu berkenaan kedatangan malaikat Jibril kepada mereka yang memberitahu perancangan keturunan Nadir mahu membunuh Muhammad. Tidak lama selepas itu, tentera Islam sudah sampai ke tempat keturunan Nadir. Keturunan Nadir pun terkejut. Mereka cepat-cepat menutup pintu kubu dan bersiap menghadapi tentera Islam. Mereka menghantar wakil bertemu Muhammad bertanya perkara yang sudah mereka lakukan sehingga beliau membawa tentera memerangi mereka. Muhammad berkata, "Kamu semua lebih tahu apa yang kamu lakukan." Muhammad tidak melayan pertanyaan mereka ini. Pada masa itu juga, Abdullah bin Ubay, ketua munafik, menghantar wakilnya ke dalam kubu Yahudi dan memberitahu mereka, "Jangan kamu menyerah kalau Muhammad memerangi kamu. Kami akan menyebelahi kamu, dan kalau kamu semua diusir dari Madinah, kami juga akan keluar bersama-sama dengan kamu." Dengan itu, Yahudi keturunan Nadir semakin mendapat kekuatan dan nekat memerangi Muhammad dan orang-orang Islam. Mereka mula memanah tentera Islam dari kubu mereka. Tentera Islam terpaksa berundur sedikit. Kebanyakan harta keturunan Nadir, terutamanya kebun-kebun, berada di luar kubu. Orang Yahudi mencintai dunia dan harta mereka. Muhammad mengarahkan tentera Islam menebang pokok-pokok kurma mereka. Keturunan Nadir terkejut melihat pokok-pokok kurma mereka mula tumbang satu persatu. Hati mereka menjadi kecut. Harta bagi mereka adalah segala-galanya. Mereka menghantar wakil berunding dengan Muhammad. Muhammad kepada mereka berkata, "Kami akan tebang semuanya sehingga kamu menyerah diri." Akhirnya, mereka terpaksa menerima syarat Muhammad dan menyerah diri kepada beliau. Tetapi mereka memintanya jangan membunuh mereka, tetapi membenarkan mereka keluar dari Madinah. Mereka meminta daripada Muhammad untuk membawa bersama barang-barang mereka. Muhammad bersetuju dengan permintaan mereka, tetapi dengan syarat mereka tidak boleh membawa sebarang senjata. Semua senjata mesti diserahkan kepada Muhammad dan barang-barang yang mereka bawa hanya sekadar yang mampu dipikul oleh unta-unta mereka. Selebihnya perlu ditinggalkan. Oleh itu, Yahudi keturunan Nadir terpaksa keluar dari Madinah dan meninggalkan rumah dan kebun-kebun serta senjata-senjata mereka tanpa berlaku peperangan. Allah yang mencampakkan dalam hati mereka rasa takut. Oleh kerana perasaan cinta dunia mereka yang terlalu besar, mereka membawa apa sahaja yang dapat dipikul oleh unta mereka. Bahkan, mereka juga merobohkan rumah mereka sendiri bagi mengambil pintu dan kayu-kayu yang berharga bagi dibawa bersama mereka. Akhirnya, Yahudi keturunan Nadir terpaksa meninggalkan Madinah atas perbuatan mereka sendiri. Hanya tinggal satu suku sahaja daripada orang Yahudi yang tinggal di Mekah, yaitu suku keturunan Quraizah. Antara ketua Yahudi keturunan Nadir ini adalah Salam bin Abi Huqaiq, Salam ibnu Mushkin, dan Huwai bin Akhtab. Mereka berbangsa Yahudi yang paling mulia. Apabila mereka tiba di Khaybar, orang Khaybar mengangkat mereka menjadi pemimpin di Khaybar. Mereka bertiga adalah orang yang menggerakkan suku-suku Arab dan orang-orang Quraisy supaya menyerang Madinah dalam satu pakatan tentera yang disebut Tentera Ahzab, yaitu gabungan tentera suku-suku Arab, orang-orang Quraisy, dan Yahudi Khaybar. Dengan keluarnya Yahudi keturunan Nadir ini, semua harta yang mereka tinggalkan menjadi milik orang Islam. Harta ini dipanggil Al-Fai, yaitu harta orang bukan Islam yang diperoleh tanpa peperangan. Harta yang diperoleh melalui peperangan dinamakan ghanimah. Jadi, inilah kali pertama berlaku harta Fai dalam Islam. Harta perang sudah jelas. Pembahagiannya 4/5 untuk tentera dan 1/5 lagi untuk Muhammad dan bahagian-bahagian yang lain. Allah menurunkan hukum harta Al-Fai di mana semua harta Al-Fai diserahkan kepada Muhammad dan Muhammad yang menentukan. Muhammad membahagikan semua harta Al-Fai kali ini kepada orang-orang Islam yang berpindah dari Mekah ke Madinah yang dipanggil Muhajirin, yang sudah meninggalkan semua harta mereka di Mekah yang sudah diambil oleh orang bukan Islam Quraisy. Kisah keturunan Nadir ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hasyr.
Peperangan Zatul Riqa. Selepas peperangan keturunan Nadir, berlaku satu lagi peperangan, iaitu peperangan yang diberi nama Zatul Riqa. Peperangan ini berlaku pada bulan Jamadil Awal, iaitu bulan kelima pada tahun keempat Hijrah. Ini kerana suku Ghatafan bersiap sekali lagi ingin menyerang Madinah. Ghatafan adalah suku besar di Najd. Muhammad sendiri bersiap memimpin tentera Islam menuju ke suku Ghatafan sebelum mereka bergerak ke Madinah. Apabila tentera Islam tiba di Ghatafan, rupa-rupanya Ghatafan sudah bersiap dengan bilangan tentera yang berlipat kali ganda daripada jumlah tentera Islam. Apabila kedua-dua pasukan tentera bertemu, masing-masing menunggu siapa yang mahu memulakan peperangan. Ghatafan tidak berani memulakan peperangan. Walaupun bilangan mereka besar, mereka takut dengan keberanian dan kehandalan tentera Islam. Oleh itu, mereka tidak berani memulakannya. Allah mencampakkan rasa gerun ke dalam hati mereka, walaupun pada awalnya mereka yang mahu menyerang Madinah. Berhari-hari lamanya kedua-dua tentera berhadapan, tetapi Ghatafan tidak berani memulakan peperangan. Akhirnya, mereka terfikir menyerang orang Islam semasa orang Islam sedang sembahyang. Mereka bersiap menyerang pada waktu sembahyang yang terdekat selepas itu. Pada masa itu, Allah turunkan secara sembahyang khauf, iaitu sembahyang semasa perang. Tentera Islam terus mempraktikkan hukum ini. Sebahagiannya sembahyang dengan Muhammad dan sebahagian lagi mengawal. Apabila kumpulan pertama selesai sembahyang, mereka pula mengawal dan kumpulan yang mengawal tadi pula sembahyang dengan Muhammad. Melihat keadaan itu, terbatal niat Ghatafan menyerang tentera Islam semasa mereka sembahyang. Mereka melihat tentera Islam sembahyang dengan senjata dan dikawal. Apakah yang terjadi pada Ghatafan apabila mereka melihat tentera Islam melaksanakan sembahyang khauf ini? Allah mencampakkan rasa gerun ke dalam hati mereka sehingga mereka berundur meninggalkan tempat kediaman mereka ke bukit. Muhammad terus berada di situ. Beberapa hari kemudian baru Muhammad dan tentera Islam bergerak pulang ke Madinah. Sepanjang Muhammad dan tentera Islam berada di situ, mereka menunjukkan proses mengajak orang bukan Islam kepada Islam secara lisanul hal, iaitu melalui perbuatan. Mereka dapat melihat kehidupan Muhammad dan tentera Islam yang indah dan tersusun. Di samping itu, dalam tempoh ini juga, Muhammad terus mendidik para sahabat kerana bagi beliau yang lebih penting adalah membina insan, membina iman dan takwa, yakni patuh kepada perintah Allah dalam pribadi setiap sahabat beliau. Peluang bersama Muhammad dalam perjalanan yang panjang ini adalah sebagai tempat menuntut ilmu kepada para sahabat. Mereka dapat belajar dan mendapat pendidikan secara langsung dari Muhammad. Semasa tentera Islam bergerak pulang ke Madinah, ada seorang tentera Ghatafan keluar mengejar tentera Islam. Dia bersumpah tidak akan pulang kecuali selepas membunuh atau menumpahkan darah salah seorang tentera Islam. Tentera Islam berjalan terus sehingga berhenti berkemah di suatu tempat. Pada malam itu, giliran Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr berjaga malam dan mengawal tentera Islam. Sampai suatu masa, Ammar tertidur dan Abbad sedang sembahyang malam. Abbad berada di kawasan yang paling tinggi di situ supaya dia dapat melihat sebarang pergerakan ke arah tentera Islam. Dalam senyap-senyap dan kegelapan malam, lelaki Ghatafan tadi sudah sampai ke jarak memanah dengan Abbad. Dia memanah Abbad yang sedang khusyuk sembahyang. Anak panah itu terkena bahu Abbad. Abbad yang sedang khusyuk sembahyang tidak mahu memutus sembahyangnya. Dia mencabut anak panah dan terus sembahyang. Lelaki Ghatafan tadi merasa pelik. Abbad tidak bergerak-gerak. Tidak pernah panahannya pada jarak itu meleset. Dia pun memanah sekali lagi. Abbad mencabut panah dan terus sembahyang. Tidak bergerak-gerak lagi. Lelaki Ghatafan itu semakin hairan dan dia memanah buat kali ketiga. Pada masa itu, Abbad takut dia dibunuh dan berlaku perkara tidak baik kepada tentera Islam. Dia turun sujud dan mengejutkan Ammar. Ammar terkejut melihat kecederaan pada Abbad. Kenapa tidak dikejutnya dari awal? Abbad berkata, aku sedang membaca surah yang aku tidak mahu berhenti daripada surah ini. Kalaulah bukan kerana takut dan keselamatan Muhammad dan tentera Islam, nescaya aku tidak berhenti daripada sembahyang.
Si Ghatafan tadi apabila 3 kali dia memanah Abbad dan melihat panahannya tidak memberi kesan, sedangkan dia pakar memanah dan tidak pernah panahannya meleset, Allah mencampakkan rasa gerun dalam hatinya. Terus dia berundur senyap-senyap pulang ke tempat sembunyi. Inilah dia peperangan Zatul Riqa'ah. Dinamakan Zatul Riqa'ah kerana tentera Islam yang berjalan kaki terlalu jauh sehingga koyak kasut mereka dan sampai luka kaki mereka. Akhirnya, mereka terpaksa membalut kaki dengan kain ganti kasut. Dari situlah dinamakan peperangan Zatul Riqa'ah.